Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Saya doakan kamu semua sihat selalu. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pembelajaran pendidikan Islam. Sebelum itu marilah sama-sama kita membaca doa sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar satu tajuk baru ya. Satu tajuk baru iaitu jagalah harta benda awam. Jagalah harta benda awam. Untuk itu marilah sama-sama kita memahami tajuk ini dengan melihat video ini terlebih dahulu. Menconteng tembok, papan kenyataan dan dinding. Boleh tak? Mau jual dadah kah? Cara dadah kah? Membuat panggilan palsu. Membuang sampah merata-rata. Merosakkan telefon awam. Merosakkan tandas awam. Bapak kawan aku. Mati. Aku nak lah. Pergi. Kau pilih. Pilih seorang. Aku nak. Menjadikan kemudahan awam sebagai hak milik peribadi. Menyalahgunakan kemudahan tersebut. Wei Ali, boleh tepi tak? Tepi. Okey. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi kita telah saksikan tadi beberapa pertunjukan perbuatan, contoh-contoh perbuatan merosakkan harta benda awam. Jadi tajuk hari ini kita akan membaca ataupun kita akan mengetahui, kita akan belajar tajuk jagalah harta benda awam. Perhatikan dan fikirkan. Okey, ini adalah gambaran yang ada harta benda awam. Di dalam gambar ini ada perhentian bas, ini sekolah, ini masjid, ini pondok dan pondok telefon dan taman permainan. Jadi maksud harta benda awam ini adalah harta benda pemilikan bersama, bukan kita punya. Maksudnya harta benda ataupun satu kemudahan yang kita boleh nikmati secara bersama. Maksudnya harta itu adalah milik masyarakat, bukan milik individu. Macam masjid, semua orang boleh guna masjid. Perhentian bas, semua orang boleh guna perhentian bas. Sekolah, semua orang pergi sekolah.
pondok telefon dan sebagainya lah. Termasuk taman permainan. Jadi pantun di bawah ini, harta awam milik bersama. Guna cermat, tidak membazir. Hindari perbuatan vandalisme. Bertimbang rasa, senyum terukir. Jadi harta benda awam ni adalah harta milik bersama dan janganlah kita guna harta itu secara cuai. Kita gunakan harta benda awam ini secara cermat. Kerana dalam Al-Quran pun kata in ahsantum li anfusikum. Ayat Quran kata macam tu. Yang bermaksud jika kamu buat sesuatu kebaikan itu adalah untuk kamu. Betul kan? Jadi kalau kita guna harta benda awam ini dengan cara yang baik, jadi baiklah benda itu. Tetapi kalau kita guna secara buruk, kita merosakkan harta benda awam, bukan setakat kita saja tak boleh guna lepas ni. Malah orang lain nak guna pun tak boleh. Jadi harta benda awam ini kita lihat daripada sudut dua pandangan. Satu, dia merupakan satu nikmat. Kita boleh guna. Macam contoh bilik air. Kita boleh guna bilik air tu dengan baik. Kan? Pondok telefon dan sebagainya. Dan dia juga merupakan satu ujian bagi kita. Adakah kita nak menggunakan selepas itu, kita nak menggunakan dengan cermat ataupun tidak. Contoh tandas, selepas kita buang air besar, buang air kecil, adakah kita basuh kembali ataupun kita bersihkan kembali. Ujian itu. Tengah orang dia tak cuci. Dia buang air kecil, air besar, dia tinggal saja. Ataupun dia corok-corok, dia curah-curah sikit-sikit macam tu saja. Lepas tu pengguna lain nak masuk, berbau busuk lah dan sebagainya. Jadi ia merupakan satu ujian bagi kita. Hidup ini adalah ujian. Allah nak test kita. Begitu juga dengan pondok telefon. Pondok telefon sekarang ni jarang dah sebab orang ada pakai telefon handset. Begitu juga dengan sekolah. Kalau kita lalu di tangga-tangga, ada juga tangan-tangan yang gatal, yang menconteng dinding, menconteng di tangga dengan perkataan-perkataan yang tak baik. Itu adalah ujian. Kita ni tangan kita duduk senyap sudahlah, janganlah kita menconteng. Setengah orang dia tu tak tahan, dia nak conteng baru dia puas. Jadi itu adalah satu tindakan yang tak elok, vandalisme. Dan semua itu akan dikira. Malaikat akan catat semua amalan kita. Yang kata nikmat ni banyak. Allah bagi nikmat kepada kita. Allah bagi sekolah tempat kita belajar. Dan Allah bagi ujian di sekolah itu. Adakah kita nak menjaga sekolah itu dengan baik? Kita beli makanan di kantin. Adakah kita buang dalam tong sampah? Kita campurkan di tepi jalan macam tu je. Di tepi koridor. Jadi kita kena fikirkan balik. Jadi setiap benda tu ada nikmat dan kita kena hargai nikmat itu dengan rasa bersyukur pada Allah. Jadi apa sumbangan kita? Dah kita tak dapat menyumbangkan apa-apa, kita sumbanglah dengan cara seorang murid ni. Nak bagi duit tak boleh. Kita pun tak apa ada duit. Kita sumbang dengan cara lain. Kita nak sumbang dengan cara mana? Kita ada gotong royong, minta kawan-kawan, kita gotong royong bersihkan sekolah. Minta kebenaran cikgu, saya nak lukis mural di dinding sekolah ni bagi nampak cantik, dan sebagainya. Itu adalah sumbangan kita untuk mencantikkan sekolah. Kerana sekolah merupakan harta benda awam. Contoh macam apa lagi? Macam taman permainan. Ni taman permainan. Okay, sekarang dah ada dah taman permainan yang berbayar. Contohnya macam apa? Contohnya macam Kidzonia dan sebagainya. Walaupun kita berbayar, kita main taman permainan tu berbayar, kita boleh main macam-macam dalam tu kan, kita banyak duit. Bukan berarti kita boleh buat apa saja. Kerana taman permainan tu walaupun kita berbayar, ia adalah tetap milik bersama, bukan milik kita. Jadi kita kena guna, main dengan cermat, guna dengan cermat. Jangan nak melompat sana, melompat sini sampai merosakkan taman permainan tu. Jadi cuba kita fikirkan kembali. Begitu juga dengan tandas awam. Walaupun kita bayar walaupun masuk harga RM1 kan, 50 sen ke. Kalau tempat yang elit tu di Kuala Lumpur ada yang sekali masuk bilik air kena bayar RM1. Bukan kita boleh buat apa saja dalam bilik air tu. Kerana bilik air tu adalah hak bersama. Takkan kita nak pergi buang air tu, kita buang air besar tu kita tinggal macam tu saja. Tak boleh lah.
Lepas tu bila orang tanya, pasal apa kotak ni kamu tak cuci ke? Tak, saya banyak duit, ikut suka saya lah nak buat apa pun. Boleh tak buat macam tu, cakap macam tu? Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab tandas itu adalah milik kegunaan bersama. Bukan milik kita. Kalau tandas rumah kita, boleh lah nak buat macam tu. Di rumah tak mau buat macam tu pula. Kan? Di rumah, kalau di rumah cuci elok pula. Jadi kita kena insafi diri kita. Kita kena fikir benda bersama ni kita gunakan dengan elok. Kerana di kanan dan kiri kita ada malaikat yang mencatat amalan-amalan kita. Sekarang buka muka surat sebelah. Yang kedua adalah adab terhadap harta benda awam. Yang pertama, menggunakan harta awam dengan cermat. Ni telefon ni di sekolah ada, tapi kalau dekat Kangak saya ingat tak banyak lah. Telefon awam ni semua orang pakai telefon bimbit lah sekarang handphone. Kalau ada macam ni pun janganlah kita menyalahgunakan. Contoh saja pergi telefon bomba polis 999 kata ada kebakaran, kata ada ulat masuk dalam rumah padahal tak ada pun. Jangan main-main kerana kita telah menyusahkan pihak-pihak yang terbabit. Bomba mai tengok tak ada ulat pun. Bukan kata ulat tak ada, orang pun lari dia tipu saja. Mai tengok rumah pun tak ada yang terbakar. Yang terbakar apa? Yang terbakar hati saja. Kita telah membuatkan hati para anggota bomba terbakar pula. Panggil kami mai tak ada bomba terbakar. Kami terkena tipu lagi. Kita telah menyebabkan hati mereka terbakar. Mereka marah. Tak baik. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kalau ada peraturan yang ditetapkan, contoh dalam library, janganlah bising. Ni dalam library. Lepas tu, contoh kat buku-buku dalam perpustakaan tu ada telah di tagging di bawah tagging warna hijau, warna biru, warna ungu. Jangan kita koyakkan tagging tu. Kena menyusahkan orang-orang yang berkaitan nak menguruskan perpustakaan ini. Kalau di sekolah, kamu menyusahkan cikgu kamu, nak menyusahkan kawan-kawan, rakan, pengawas perpustakaan. Jadi ikut peraturan. Kalau dalam perpustakaan tak boleh bawa masuk pusat sumber ni ataupun perpustakaan tak boleh bawa masuk air ataupun minuman ataupun makanan, tak dibenarkan. Tak dibenarkan bawa beg. Tengok ni kawan ni menggunakan dengan baik peralatan yang ada di perpustakaan, duduk dengan elok. Tengok orang dia tengok kalau tak ada cikgu dia buat perpustakaan tu macam rumah dia. Dia duduk atas meja ni. Kerusi dah tapi tak mau nak duduk atas meja. Tak boleh buat sikap macam tu. Yang ketiga, bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Kalau ada pengguna lain, contoh kita pergi ke kedai, ada tempat kalau letak kenderaan, kita pergi naik basikal, tak boleh parking macam ni. Tak boleh letak menghalang pengguna yang lain. Patut kereta ni boleh masuk, meletakkan kenderaan di sini, tapi kita parking kereta, kita menghalang dia. Kita melakukan dosa tu, menyusahkan orang, melanggar peraturan. Dia kalau kita ada kata apa, sifat bertoleransi ataupun mengalah, semua jadi baik. Contoh macam kita nak masuk, dia nak masuk, sama-sama sampai nak bagi siapa, kita bagilah dia masuk dulu. Bila kita kata dia masuk dulu parking, mungkin dia jadi Allah kat kita. Dia kata tak apa, cik masuklah. Macam tu lah kita, jangan kita bergaduh. Dia nak masuk, kita pun nak masuk sama-sama. Kita bagi mengalah. Tak apa cik masuk parking. Dia mesti mengalah juga. Selalu macam tu. Jangan kita berkeras. Kalau kita berkeras, itu yang boleh bergaduh lah. Contoh macam tu. Seterusnya yang keempat, bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Contohlah kita pinjam buku perpustakaan, kita telah mengoyakkan buku tersebut. Secara sengaja ke tak sengaja, kita mesti bertanggungjawab. Maksudnya kita kena ganti yang baru, ataupun kita kena buat selotip balik ke. Ataupun kalau kita nak bagi buku tu tahan, kita tolong balut, boleh juga. Itu adalah inisiatif kita untuk kita nak
nak jaga buku tersebut, kerana buku tersebut tu bukan buku kita, ini adalah buku milik bersama. Kita boleh guna. Lepas kita jangan kita fikir saja kita boleh guna. Nanti adik-adik kita yang kecil-kecil tu boleh guna lagi buku tu. Kadang-kadang buku ni dia satu pengeluarannya. Lepas kilang tu tutup, buku tu dia tak ada dah. Bila dia tak ada dah, tak ada lah buku tu. Contoh buku tu amat penting. Kita seronok baca buku tu. Sebab apa? Sebab mudah. Ada formula, ada teknik dia menjawab dengan elok. Dengan kesan kita pun mudah. Tiba-tiba buku tu hilang. Lepas tu kita nak beli pun, tanya kat kedai pun tak ada dah. Jadi kilang pun dah tutup. Jadi tak ada lah buku tu. Rugi kita. Kita rugi, adik-adik kita pun rugi. Sebab itulah Allah kata jika kita buat baik pada diri kita, kebaikan itu akan datang balik kepada kita. In ahsantum, apa ayat ni? In ahsantum li anfusikum. In ahsantum li anfusikum. Jika kiranya kamu buat kebaikan itu akan datang kepada kamu. Seterusnya yang kelima, tidak membazir. Janganlah buat pangai syaitan, kerana orang yang membazir itu adalah sahabat kepada syaitan. Tengok ni. Jadi kalau ayat kamu tengok ayat yang dah terbuka, kawan-kawan ada terlupa tutup, kita tolong tutup. Jangan kita pun duk biar saja membazir. Kiranya ada paip yang rosak, kita tolong laporkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Contohnya di masjid, paip ni rosak, pergi jumpa Tok Siap ataupun Tok Imam, bagi tahu pakcik, Tok Imam, Assalamualaikum, paip di sini rosak. Jadi air ni rugi. Seterusnya, cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Yang pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Sebab itulah kamu main sekolah belajar ilmu agama ni, kerana ada dalam mata pelajaran adab, nak membentuk diri kita ini menjadi manusia yang baik dan soleh dan solehah. Yang kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Kita tunjukkan contoh teladan yang baik kepada kawan-kawan kita. Barulah mereka ikut. Kalau kita tunjuk contoh yang tak baik, jadi yang tak baik itulah kawan-kawan adik-adik kita ikut. Yang ketiga, memberikan nasihat dan teguran. Kalau tengok ada orang buat vandalisme ni maksudnya perbuatan merosakkan harta benda awam, hendaklah kita memberi nasihat dan teguran. Kalau kita tak wani nak nasihat dia, sebab apa? Tak ikut dia pukul kita balik, kita laporkan kepada cikgu, ataupun kita selotok dengan dia, cakap elok-elok, cakap secara berkias, jangan kita cakap secara direct, nanti dia terasa hati. Contohlah dia buka paip air tu, kata apa, dia tinggal. Lepas tu kita cakap lah, janganlah kita kata tutuplah paip air tu, ni kawan dengan syaitan. Jangan kita cakap lagu tu. Cakap elok-elok, kata paip air tu terlupa tutup kan, macam mana tu. Tu dia pun mesti, saya terlupa tutup, walaupun dia sengaja kan. Bagi tolong tutup. Cakap macam tu elok-elok. Jangan pergi tuduh dia, ni kawan dengan syaitan ni, sahabat syaitan ni, orang yang membazir ni. Tapi memang betul pun, dalam Al-Quran kata innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir ini adalah kanu ikhwana syayatin. Mereka ini adalah saudara bagi syaitan. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Yang keenam, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Bersikap prihatin. Kalau ada mana-mana agensi ataupun ada mana-mana NGO nak minta kita buat gotong royong, kita tolong ikut serta. Itu maksud bersikap prihatin. Ni maksud prihatin. Jadi kalau kita nak buat seorang, kita mungkin tak boleh kan. Jadi kita mengikut NGO ataupun ikutlah. Kalau ada di taman perumahan kamu ada apa-apa aktiviti, boleh ikut serta gotong royong. Seterusnya, akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda. Yang pertama, berlaku pembaziran. Tentulah berlaku pembaziran. Dah kita merosak harta benda awam tu, jadi satu masalah kepada kerajaan. Nak ambil duit tu, nak perbaik benda yang sama saja. Patut benda tu tak rosak, tapi kita bagi rosak. Yang kedua, menyusahkan orang lain. Tentulah menyusahkan orang lain. Yang ketiga, banyak kemudahan awam rosak dan musnah, masyarakat berpecah belah. Jadi bukan setakat musnah saja. Jadi contohlah orang luar nak main, nak mengguna tandas, orang foreigner, orang asing ataupun pelancong main. Telah menjadi satu
tanggapan yang negatif bagi masyarakat Malaysia ni. Mereka menganggap masyarakat Malaysia ni tidak mengamalkan atau tidak menghargai kemudahan awam. Seterusnya, masyarakat berpecah belah. Seterusnya, ekonomi negara terjejas. Yang kata ekonomi negara terjejas ni, negara kita sepatutnya boleh dah orang kata apa? Boleh dah bajet untuk kita untuk kemudahan awam yang rosak tu dialih kepada benda yang lain yang lebih bermanfaat. Contoh menolong orang miskin ke, menolong murid-murid bersekolah ke, memberi bantuan yang lain lah. Tetapi duit itu, bajet itu dia pergi untuk membaiki contoh tandas, membaiki pondok telefon dan sebagainya. Sepatutnya benda tu taklah rosak sangat, tapi dengan tangan-tangan kita yang kata apa? Tangan-tangan kita yang liak ni merosakkan harta benda awam, habislah duit kerajaan. Seterusnya, kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Yang pertama, individu melatih diri supaya lebih berdisiplin, memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna yang lain. Kita disebutkan kepada masyarakat, mewujudkan suasana harmoni, masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Sepatutnya benda tu boleh guna lama, tapi bila dah rosak, bajet kerajaan ni turun nak perbaikan tu. Jadi rugi lah. Yang ketiga, negara menaikkan imej negara. Yang keempat, seterusnya yang kedua, menjimatkan kos penyelenggaraan. Jalankan aktiviti kempen Ops Vandalisme. Ni contoh di sekolah ada pasukan pengakap. Mereka membersihkan. Sekali-sekala boleh walaupun kalau cikgu kalut ke, kamu buat sama-sama kamu tolong. Kadang-kadang cikgu pun banyak kerja nak anjurkan aktiviti program sekolah pun banyak. Jadi kamu ni yang ada di sekolah ni boleh atur program sendiri bersama dengan kawan-kawan. Tapi sekarang ni SOP COVID-19 ni tak boleh lah lepas-lepas ni bila dah reda dah, COVID pun dah reda, kamu boleh datang sekolah mengikut normal biasa. Kamu boleh adakan aktiviti ni, buat sama-sama kawan-kawan, membersihkan persekitaran sekolah. Seterusnya macam ni juga membersihkan kelas dalam dan di luar kelas. Seterusnya, cara pelaksanaan aktiviti, bahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan berikan tugasan kepada setiap kumpulan. Murid melakukan tugas membersihkan dan membaik pulih kawasan yang telah ditetapkan. Tulis laporan ringkas hasil aktiviti yang dijalankan. Ini semua adalah satu pengalaman bagi kamu. Bukan nak suruh buat saja benda ni Sebenarnya ini merupakan satu pengalaman bagi kamu. Mungkin pengalaman itu boleh digunakan untuk kamu menulis esei ataupun karangan di dalam ujian. Kalau setengah orang dia tak ada pengalaman macam ni, dia tak tahu nak cerita macam mana ke orang dalam karangan tu dia nak tulis apa. Sebab itulah suka saya untuk anjurkan aktiviti gotong royong. Sekali-sekala kita gotong royong. Selain daripada dapat kita membersihkan kawasan sekolah, kita dapat mengetahui konten-konten yang patut ada dalam aktiviti gotong royong ni. Seperti menyediakan tong sampah, menyediakan peralatan, ada jadual, siapa AJK makanan, AJK minuman. Bila dah ada benda-benda tu, baru bolehlah kita buat karangan. Okey Seterusnya, lihat muka surat 93. Muka surat 93. Okey, pilih jawapan dan tulis jawapan yang betul. Contoh harta benda awam ialah apa? Taman permainan kanak-kanak. Lagi, tandas awam. Dan cuba kita buat ni. Contoh harta benda awam ialah taman permainan kanak-kanak, tandas awam di sini dan apa? Tong kita semula. Ni adalah kemudahan awam. Kita hendaklah menggunakan peralatan dengan cara yang betul dan cermat. Kita mestilah membersihkan semula alatan selepas digunakan untuk kesenangan penggunaan lain. Kita hendaklah menjaga peralatan pun boleh, ataupun keselamatan boleh, harta benda tulis. Antara akibat tidak mengamalkan adab harta benda awam ialah berlakunya pembaziran. Di sini pembaziran. Seterusnya, banyak kemudahan awam akan rosak dan musnah. Musnah di sini jika kita mengabaikan adab terhadap harta benda awam. Dan yang ke-7, selain itu masyarakat akan berpecah belah dan ekonomi negara terjejas. Seterusnya,
Okey, lengkapkan kepentingan beradab individu. Okey, yang ni kamu buat sendiri lah, buat sendiri. Okey, muka surat 94 pun buat sendiri, muka surat 95 pun buat sendiri lah. Okey. Saya baca aja individu apa dia, masyarakat apa dia, negara apa dia. Tengok rujuk je lah buku teks. Kemudian lengkapkan kepentingan. Okey, ni kamu cari perkataan ya. Muka surat 95 tandaskan right pada cara menangani perbuatan dan akibat dia. Yang pertama, berlaku pembadiran. Ni akibat dia lah. Right ni akibat. Menyusahkan orang lain. Okey, ni menanganikan akibat. Membazir pendidikan, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Ni cara nak menangani. Right sini. Banyak kemudahan awam rosak dan musnah. Ni akibat dia. Ekonomi negara terjejas. Okey, ni akibat. Mengadakan kempen. Ni cara menangani. Right di sini. Seluruhnya memberikan nasihat dan teguran. Ni cara menangani. Bersikap prihatin. Ni cara menangani. Okey, right saja. Oh, ada lagi di belakang ni. Anda berpeluang melawat ke taman burung bersama-sama keluarga. Ceritakan bagaimana anda mengamalkan adab rihlah. Berpandukan rajah di bawah. Adab rihlah ni maksud apa? Adab kita kita melancong. Rihlah ni maksudnya kita melancong ataupun bersiar-siar. Okey, yang pertama kita boleh buat apa? Adab kita. Mengikut peraturan. Mengayangi kahwa takut mengikut ra alihra tawatu ranunran peraturan yang pertama. Yang kedua, berdoa. Patut berdoa dulu, tak apalah tulis berdoa. Berdoa dulu baca bismillahirrahmanirrahim, nak bersiar. Yang ketiga, jaga kebersihan, kebersihan. Yang keempat, okey, kalau gambar ni ada burung apa semua ni, jangan mengganggu haiwan. Okey, jangan kita ganggu haiwan. Apa lagi Apa lagi yang kita boleh tulis? Menderma. Memberi derma kepada tabung haiwan. Boleh tulis juga tabung haiwan. Ini merupakan adab juga. Kalau ada tabung untuk derma, kita boleh derma. Sebab apa? Sebab duit tu kita boleh jadikan sebagai sumbangan untuk digunakan oleh pihak zoo terbabit. Pihak zoo ni untuk beli makanan haiwan, untuk selenggara kawasan ini, dan sebagainya. Sekian dulu daripada Ustaz. Apa yang Ustaz harapkan kamu semua faham tajuk yang telah dipelajari hari ini, dan apa yang penting Ustaz harapkan kamu semua berazam dan bertekad untuk menjaga kemudahan awam, peralatan kemudahan awam di negara kita, khususnya di negeri kita ini ataupun di sekolah dan sebagainya. Sekian dulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.